Okey, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas ya, tolong maklumkan, saya tunggu komen anda. Jika ada gangguan, jangan ke mana, saya kerap diganggu. Cuma tunggu gangguan itu habis, kemudian kita sambung ya. Dan share ramai-ramai. Dan juga sertai Telegram saya, Reggie Jesse Ritaudin. So jangan lupa ya, sertai Telegram saya dan kongsikan link Telegram bersama rakan-rakan anda. So sementara menunggu komen ini, saya hendak nyatakan sejelas mungkin tujuan live ini. Saya sebenarnya tidak ingin buat live untuk mengulas lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Germany atau Jerman, atau lebih tepat lagi dia ke Berlin, Germany beberapa hari lalu. Tetapi permintaannya banyak. Ada sebab ya, sebab ura-ura ini, ura-ura itu. Perdana Menteri sebenarnya pergi ke Germany buat ini, buat itu. So benda tu saya tak nak masuk, tetapi orang minta ulas, jadi saya ulaslah lawatan dia. Tapi tumpuan saya kepada aspek apa yang telah diperkatakan oleh Perdana Menteri di Germany. Kemudian saya akan ulas sedikit berkenaan dengan komen-komen yang telah saya terima atas satu posting ringkas yang telah saya buat dalam status saya berhubung lawatan tersebut ya. So itu saya akan buat selepas saya ulas berkenaan lawatan Perdana Menteri. So Rosli Mahmud, audio jelas tuan. So terima kasih ya. Baik, tidak lama dulu saya telah membuat beberapa saranan. Saya pun dah tegur pembangkang bila kita hendak bertindak sebagai pembangkang dalam suasana rakyat sedang tertekan atas kegagalan kerajaan. Jadi kita pembangkang perlu bertindak sebagai bukan hanya pengkritik tetapi memberi jalan penyelesaian. So dalam beberapa live saya telah memberi beberapa cadangan dan jalan penyelesaian kepada Perdana Menteri. Dua perkara penting yang telah saya sarankan kepada Perdana Menteri adalah, pertama, Perdana Menteri perlu menyatakan sejelas-jelas mungkin pendirian Malaysia secara rasmi terhadap konflik yang berlaku di Timur Tengah, khususnya di mana sekarang ni dunia telah lebih kurang menerima berlaku genocide atau ethnic cleansing. Ada yang kata ethnic cleansing di wilayah Gaza. Dan apakah pendirian Malaysia ya, sekeras-kerasnya ya, terhadap apa yang kita faham sebagai pencerobohan dan keganasan puak yang ingin menakluki tanah yang bukan milik mereka. Okey. So setakat ini negara kita dia samar-samar dan tidak ada pendirian yang cukup tegas ya, ditujukan kepada Israel. So itu pertama, saya minta perlu ada pendirian tegas oleh Perdana Menteri, sama ada sebagai kenyataan rasmi dengan letterhead PMO ya, ataupun dalam satu sidang media rasmi, perutusan rasmi, ataupun di arena antarabangsa. Dan yang kedua, saya telah minta kepada Perdana Menteri dalam suasana ya berlaku konflik ya, Amerika versus China khususnya ya, dan ini adalah konflik perdagangan dan ekonomi yang terbesar di dunia, kerana sebenarnya China sudah jadi kuasa ekonomi terbesar dari sudut purchasing power parity, kerana dia ada kelas golongan pertengahan yang terbesar di dunia, lebih mencecah 700 juta orang, yang lebih lebih kurang 2 kali ganda seluruh populasi Amerika. Jadi trendsetter ekonomi dunia dari sudut pembuatan, pembelian dan sebagainya, dan tumpuan pelabur-pelabur adalah China. Okay, so dari satu sudut China sudah pun menjadi kuasa ekonomi terbesar di dunia, dan sekarang berlaku konflik Amerika-China.
dan Malaysia duduk di tempat paling strategik, ya, di Asia Tenggara, kerana 90% perdagangan minyak, ya, yang sampai ke Laut Cina Selatan akan melakukan transit menerusi Selat Melaka. Dan Selat Melaka sebenarnya kawalannya adalah antara Indonesia dengan Malaysia. So dan China sudah jadi pengimport minyak mentah antara terbesar di dunia, lebih besar daripada Amerika. So Amerika hendaklah dia hendak buat kawalan di sekitar Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, kerana dia hendak dalam jangka panjang cuba memperkenalkan satu pencukaian keselamatan, ya, dengan masuk campur dalam urusan pemantauan, ya, maritime di Laut Cina Selatan dan juga di Selat Melaka. Tujuannya saya kira adalah untuk memberi rintangan terhadap perdagangan atau minyak yang menerusi Selat Melaka yang amat penting untuk China, sekaligus percubaan untuk meningkatkan kos minyak tersebut dengan adanya cukai ini dan sebagainya. Itu yang saya lihat lah. So Malaysia duduk di tempat begitu strategik. So saya pesan kepada Perdana Menteri, amat penting pentadbiran ini, ya, yang dicurigai, ya, adakah Malaysia ni disebabkan Pakatan Harapan dulu menerima bantuan Republican untuk menang pilihan raya, adakah mereka terhutang budi, mereka terikat, dan adakah kita sudah jadi sekutu Amerika? Perlu menyatakan sejelas-jelas mungkin secara rasmi bahawa Malaysia bukan sekutu Amerika maupun China. Dia berkecuali, tapi dia adakan hubungan baik. Ini saya sebut perlu dijelaskan oleh Perdana Menteri sejelas-jelas mungkin untuk mengelakkan situasi di mana China curiga terhadap pentadbiran ini, dan saya yakin dia curiga, supaya pelaburan boleh mula mengalir masuk secara realistik, duit benar-benar masuk, projek benar-benar mula. Benda ni perlu diperjelaskan oleh Perdana Menteri kepada dunia. Now di Germany, di pentas antarabangsa, di depan kepimpinan utama Jerman, apabila PMX berucap, semua ni sudah dijelaskannya sejelas-jelas mungkin. Perdana Menteri dalam satu sidang media di depan Chancellor, ya, telah menjelaskan pendirian Malaysia yang bersama orang Palestin dan merupakan we are sympathizers, and also kita ada hubungan baik akrab dengan Hamas. Kalau Barat dia kata Hamas ini pengganas, tetapi sebenarnya Perdana Menteri telah jelaskan dengan tepat bahawa apa yang berlaku di Gaza ni bukannya bermula Oktober tahun lepas. Ianya sudah mula begitu lama dulu, dan disebabkan pencerobohan dan conquest, ya, iaitu ada misi oleh pihak Israel, pihak lawan, ya, untuk menakluki tanah yang bukan milik mereka, dan mereka menceroboh, mereka berada di situ. Jadi sebenarnya yang mengganas ialah Israel, dan yang mempertahankan tanah mereka atau hak orang Palestin adalah Hamas. So dengan penjelasan ini, Perdana Menteri telah membuat kenyataan rasmi pendirian rasmi Malaysia. Dan yang amat menarik di sini ialah pendirian rasmi ini dibuat di depan Chancellor Jerman, kepimpinan utama Jerman, yang telah menyuarakan bahawa mereka menyokong Israel dalam hal pencerobohan, serangan terhadap Gaza, atau Hamas, kerana Hamas dikatakan adalah pengganas. So ini adalah amat menarik kerana Perdana Menteri Malaysia telah menunjukkan sikap tidak takut, dan di depan sekutu, boleh kira Jerman ni dah sekarang sekutu Israel, dia telah menyatakan pendirian Malaysia sejelas-jelas mungkin. Nah, ini satu permintaan saya yang telah ditunaikan.
Yang kedua, Perdana Menteri juga telah membuat satu ucapan yang saya terkejut. Ianya cukup cantik, ya, cukup membanggakan, di mana beliau telah menjemput industri Jerman untuk melabur di Malaysia. Dan di dalam ucapan itu, Perdana Menteri dengan jelas telah menunaikan permintaan kedua saya, iaitu beliau telah menjelaskan bahawa hubungan kita dengan Amerika rapat. Kita ada hubungan mesra dengan China. Kita bukannya, kalau anda baca teks ucapan, Perdana Menteri sudah pun menjelaskan, kita bukannya sekutu mana-mana. Kita cuma hendak berniaga, ya, dengan kedua-dua negara ni dan negara-negara lain. Dan region ASEAN ini adalah region yang ada tahap keselamatan yang tinggi buat masa ni, dan perkembangan ekonomi dia tertinggi. Dan berdasarkan feedback yang saya dapat setelah bertemu dengan sekumpulan pemikir dan pakar ekonomi, ya, ada, kita buat perjumpaan hari itu, dan juga ada 2-3 orang politik di situ yang pro lah, pro sini, pro sana, dua-dua belah. Saya dah cerita hari itu kan, kita ada perjumpaan. Semuanya bersetuju berdasarkan feedback yang didapati, maklumat-maklumat, sumber-sumber dan sebagainya. Sebenarnya feedback industri di Jerman ni positif terhadap apa yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri. So dari sudut permintaan saya, cadangan yang telah saya berikan, dan dari sudut apa yang telah ditonjolkan oleh Perdana Menteri, saya cuma boleh kata satu sahaja, syabas. Now, saya juga diminta ulas. Sebenarnya bila saya sentuh berkenaan dengan ucapan Perdana Menteri berkenaan Hamas ni di depan Chancellor, saya juga diminta ulas. Sebab ramai yang cakap, kenapa Khairy Jamaluddin dalam siaran keluar sekejap hari itu, dia memuji Perdana Menteri, adakah Khairy sudah dibeli oleh Perdana Menteri dan bla bla bla. Ada orang tanya saya. Nah, inilah pemikiran cetek, ya. Bila kita cerita babak ekonomi, kita cerita babak ekonomi. Bila kita cerita babak lawatan Perdana Menteri, apa yang Perdana Menteri kata, kita cerita babak tu. Yang suka masuk andaian mereka, sebut je benda ni, ini Anwar cakap betul, yang itu Anwar cakap betul, sebut je benda ni, dah mula dia pun ni dah kena beli ni. Semua ni adalah perangai orang pentaksub, yang orang cetek, orang yang berfikiran negatif, dan orang yang hanya hendak sedapkan telinga dengan mendengar kritikan dan kutukan terhadap Perdana Menteri. Kalau orang dia tak nak dengar apa-apa, dia dah tutup minda dia. Bila seseorang tu jahat mana pun, kalau dia lakukan betul, kita kata betul. Saya tak ubah pendirian saya. Banyak yang berlaku dalam negara ni dalca. Saya terus terang, dalca. Cara pentadbiran ini sedang mentadbir negara, dalca. Cara ianya sedang menangani isu ekonomi di negara kita, dalca. Ya, dia tidak tahu menangani isu ekonomi di negara kita. Itu yang saya lihat. Saya belum lihat lagi ada perubahan positif. Dia tidak menangani isu ringgit dengan betul. Penjelasannya kepada rakyat tidak betul. Ada sikap atau rasa, ya, politik dendam, politik berat sebelah, politik menghukum dan sebagainya. Kebebasan media terburuk dalam sejarah. Semua tu kita tahu. Tapi sekarang ni korang hendak sesuatu dilakukan demi rakyat. Tetapi korang ni, bila benar-benar Perdana Menteri telah pergi dan lafazkan sesuatu yang kita minta, saya minta dia untuk lakukan, dan dia lakukan, orang tak nak dengar. Okay, so ini tak patutlah, ya. Bila kita bincang Germany, kita bincang Germany. Bila kita bincang isu beras, kita bincang isu beras. Bila kita bincang isu ekonomi negara kita, kita bincang isu ekonomi negara kita. Bila kita bincang isu ringgit, kita bincang isu ringgit. So hari ini kita bincang isu Germany, dan saya berpendapat itu satu titik perkembangan yang positif. Okay? So saya harapan saya adalah Perdana Menteri serius dan konsisten. Jangan pula hari ini dia cakap begitu sungguh cantik, esok pergi ke negara lain cakap benda lain.
Itu sebab perangai hari ni cakap lain, esok cakap lain tu ada kat dia selama ni. Tetapi saya harap ianya tidak akan berlaku lagi. Biar Germany ni jadi titik permulaan ya kepada satu dasar luar negara, negara kita ya, di arena antarabangsa yang konsisten ya. Kerana dengan adanya pendirian ini, dasar ini, saya percaya ia akan meyakinkan ramai pelabur, khususnya pelabur dari China. Sebab China ni dia amat, saya percaya dia amat mencurigai pentadbiran ini. Adakah kita sekutu Amerika, atau adakah kita seperti pentadbiran-pentadbiran terdahulu yang tidak bersekutu dengan mana-mana negara? Dan saya percaya benda ni sudah dijawab oleh Anwar Ibrahim. So itu pendirian rasmi saya berhubung dengan lawatan Perdana Menteri ke Germany. Yang selebihnya, saya dah lama dengar teori konspirasi. Ada sebab Anwar suka pergi ke Germany itu semua. Kawan puasan, saya tak pernah, dalam setahun lebih ni saya tak pernah komen benda tu. Benda tu sebab setakat ini saya tak lihat sesiapa pun tampil sebarang bukti dakwaan itu. Saya tak nak sebut lah. Yang tahu, yang tak tahu lah. Okay? Saya tak nak layan benda tu. Dan anda lihat dari dulu sampai sekarang, saya kritik macam mana pun Perdana Menteri, tapi saya tak sebut benda tu. Kalau if you have evidence, you show it. Okay? Dan kepada Perdana Menteri, saya bersyukur bahawa saranan saya ni, walaupun mungkin Perdana Menteri bukannya mendengar saranan saya, mungkin ianya satu kebetulan bahawa saranan saya telah dipenuhi, tetapi saya bersyukur ianya berlaku. Tetapi saya amat berharap Perdana Menteri menggunakan lawatan ke Germany dan cara percakapan di Germany sebagai titik permulaan kepada satu dasar konsisten di negara kita. Jangan ubah. Hari ni cakap A, besok cakap B, lusa cakap C. Sebab benda ni sedang terjadi dan itu akan mengurangkan keyakinan pelabur. Saya percaya ramai pelabur sudah menilai apa yang berlaku di Germany, kerana ada kata-kata yang begitu penting telah dilafazkan oleh pentadbiran ini buat kali pertama. Dan saya percaya mereka akan memerhati apa yang Perdana Menteri cakap dengan dalam lawatan ke negara lain. Remain consistent. Dan saya berharap selepas ini Perdana Menteri akan membuat satu lagi lawatan rasmi ke China. Sebab lawatan rasmi ke China selepas apa yang diucapkan di Germany itu, saya percaya akan membuka ruang kepada pelaburan yang luar biasa daripada kerajaan China ke Malaysia. Saya cuma ada satu teguran kepada Perdana Menteri dalam ucapannya di Germany yang menyatakan bahawa pelaburan di negara kita tertinggi dan sebagainya. Saya rasa itu bukannya poin yang betul, kerana FDI di negara kita memang merosot. Kita dah cerita, saya dah cerita, pelaburan ni yang diluluskan tu semua tak penting. Sebab kita ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti ekspor yang merudum dan sebagainya. Apa yang Perdana Menteri perlu buat ialah berhenti mewar-warkan fakta yang tidak membawa manfaat, yang sebenarnya pelabur dah tahu apakah tahap kesihatan ekonomi negara kita dalam sebenar-benarnya. Dia tahu lebih baik daripada kita bahawa apa yang dihujahkan itu tidak begitu tepat dari sudut penampilan ekonomi kita. Saya rasa Perdana Menteri lebih baik jangan sebut benda-benda macam ini. Sebaliknya, sekarang pergi ke negara-negara strategik seperti China, Japan, bawa masuk pelaburan ke negara kita dan hentikan seksaan terhadap rakyat dengan memulihkan ekonomi negara kita dan ringgit kita. So itu komen saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.